Allahumma. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Penentuan umur kita boleh pecahkan kepada 3, iaitu pada awalnya, pertengahan dan penutupnya. Ada orang awal baik, pertengahannya baik tapi tutupnya tidak baik. Ada orang awalnya memang tak baik, pertengahan baik tapi tutup dalam keadaan juga tidak baik. Ada orang awalnya baik, pertengahannya tak baik tapi ditutup dengan baik, ada juga. Ada orang baik belaka, awal baik, pertengahan baik, tutup baik. Hak ni hak kita nak, tuan-tuan. Pada awal dia baik, dia kekalkan prestasi baik tadi sampailah dia dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan penutup umur husnul khatimah. Ala kulli hal, macam mana kedudukan penampilan kehidupan kita ini, kita nak tutup umur kita ni dengan baik. Jangan kita kata Allah dulu tak dapat belajar, hari ni baru nak mula belajar. Maknanya kita rasa kita tak ada peluang dah. Tak, peluang masih terbentang luas pada kita. Selagi mana hayat dikandung badan, maka peluang tu masih terbuka luas pada kita. Walaupun kita ni pernah buat dosa sepenuh langit dan bumi ini, kita bawa pada Allah Subhanahu wa taala melalui taubatan nasuha kita. Allah Taala ampun tak dosa kita. Allah Taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dia ampun dosa kita. Dia suka kita minta taubat. Dia suka kita bertaubat padanya. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka, cinta kepada orang yang bertaubat padanya. Dan Allah Taala suka, cinta kepada orang yang bersih daripada dosa. Ni kita nak benda-benda gini. Tetapi dalam perbahasan kitab kita ni, bagi orang yang kiranya jahat, terlibat dengan maksiat, sampai satu tahap umur 60 tiba-tiba mati dengan maksiat tersebut, maka nisbah pada hadis sahih yang telah kita bincang ini, orang macam ni tidak ada kemaafan dan keuzuran pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasal dia tutup dalam keadaan maksiat. Umur 60 masih lagi duduk beratur kedai nombor. Sepatutnya umur 60 ni duduk berulang alik kat mana? Ulang alik masjid surau. Ulang alik masjid surau. Daripada waktu ke waktu tu fikirannya duk teringat pergi mana? Teringat nak pergi surau masjid. Duk tengok jadual, malam ni siapa kuliah, malam besok siapa pula kuliah. Tu umur bila tu? Umur hak kita nak learning ni sepatutnya tak sibuk dah dengan urusan-urusan maksiat. Tak fikir dah. Bisnes besar-besar tak fikir dah. Pasal benda? Pasal kubur kata mari, rumah kata pergi dah. Tak ada benda dah masa tu. Kita nak tutup. Tapi ada orang 60. Masa zaman sihat. Zaman kerja dia kata, ustaz sibuk tak boleh. Sibuk tak boleh pergi dengar kuliah, tak boleh berjemaah di masjid. Tiba-tiba pencen. Ingatkan habis dah sibuk tu. Rupa-rupanya pencen ni lagi sibuk. Tak ada langsung. Kuliah kat surau tak ada dah. Dulu ada juga sekali-sekala dalam sibuk pun. Tengok-tengok pencen lagi sibuk. Dulu kerja dengan orang, sekarang kerja sendiri. Ya Allah, lagi sibuk rupanya. Tengok ada juga jenis orang macam tu. Jadi kejutan bagi dia. Dulu dia duduk bawah orang. Sekarang jadual dalam kepala dia sendiri. Dia kata tak apa, nak balik lewat ke, nak pergi masa mana, keluar rumah, bila masa, semua tu bawah kita, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita duduk dalam situasi cukup berbahaya. Bila mana kita pencen dalam keadaan bekalan ilmu kita ketika itu tidak mencukupi untuk menyuluh kehidupan kita yang masih berbaki, maka hidup kita dalam keadaan cukup berbahaya masa tu. Sebab tu kita tuan-tuan jangan tunggu pencen, jangan tunggu 60, jangan tunggu kita dah mata dah kabur,
Siku tulang kita dah mula terasa tuan-tuan, sakit sana sakit sini. Jangan tunggu. Kita buat masa kita muda belia tuan-tuan. Sebab tu Nabi bagi tahu rebut 5 perkara sebelum datang. Sebelum datang 5 perkara. Antaranya muda sebelum tua. Muda sebelum datangnya tu. Pasal apa? Masa zaman muda ni tuan-tuan, maklum saja orang muda tuan-tuan, lidah selera tuan-tuan, boleh rasa macam-macam zaman muda tuan-tuan. Benda berat dia boleh buat, benda ringan pun boleh, mampu belaka pasal muda. Tapi kalau dah tua, benda berat boleh angkat tak? Tak boleh dah tuan-tuan. Pasal tua berumur tuan. Sebab tu kalau orang tua ni tuan-tuan, dia bercakap hebat macam mana, pangkat hebat macam mana tuan-tuan, tak takut dah kita tuan-tuan. Betul tak? Tak takut dah tuan-tuan. Pasal orang muda ni tuan-tuan makin kuat dia tuan-tuan. Tengah kuat, tiba-tiba tengok ada orang tua hok samsing. Tak payah takut orang macam ni. Betul tak? Pasal benda tua ni tuan-tuan, gas power dah hilang tuan-tuan. Dulu memanglah dia lah juara, tapi bila dah berumur tak ada dah juara tuan-tuan. Dia datang kita tiup, pam tumbang, ketiup pun tumbang. Pasal benda, pasal tak ada dah kekuatan tuan-tuan, menggigil habis dah tuan-tuan. Tengok sebab tu tuan-tuan, sebelum Allah Ta'ala tarik tuan-tuan, zaman kita muda tu rebut sebelum sampai umur tua kita. Masa kita sihat sebelum menjelang sakit rebut. Ada orang tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi sakit dalam tempoh muda. Muda-muda dah sakit tuan-tuan. Muda sakit dah. Umur 20 kena kecil manis, darah tinggi dah. Pasal pukul 12 malam duduk lepak kedai mamak lagi. Teh tarik lagi pukul 12 malam tuan-tuan. Dalam sekali umur 25, tengok-tengok kecil manis, darah tinggi tuan-tuan. Ada hak kena serangan jantung dah tuan-tuan, ada kena mengejut dalam kereta. Macam tu tuan-tuan. Jantung. Tengok. Sebab tu perlu kita sedar, bila mana Allah Ta'ala bagi sihat tu badan, maka rebut tuan-tuan sihat tersebut sebelum datangnya sakit. Bila mana Allah Ta'ala bagi ruang kaya, maka rebut peluang guna kekayaan tersebut sebelum tiba kesempitan hidup, kemiskinan. Kaya sebelum miskin. Lepas tu masa lapang. Ada lapang tak? Ada lapang. Masa lapang tu rebut terus sebelum datang masa sempit. Ada orang tak ada masa dah tuan-tuan. Sempit kehidupan dia. Sibuk tu, sibuk ni, sibuk tu, sibuk ni. Sibuk tu kalau sibuk dengan kebajikan, tak apa tuan-tuan. Sibuk dengan tolong orang, sibuk dengan kerja-kerja agama, tak apa. Tapi sibuk ni sibuk benda. Sibuk tuan-tuan, kadang-kadang sibuk dengan dunia yang kita akan tinggal bila-bila masa. Sibuk dengan dunia ni tuan-tuan, kalau mati hari ni juga kita tinggal. Tidak gitu ni. Hari ni juga tinggal. Dia tengah seronok dengan jawatan macam-macam. Tahu-tahu bam jatuh tuan-tuan. Jatuh tuan-tuan. Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang mati dengan sebab terhempas. Ada orang mati dengan sebab terlalu selesa. Duduk tengah-tengah dalam lekong, duduk atas tilam tuan-tuan. Mati kok. Semua mati tuan-tuan. Sebab itulah kita tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala bagi ruang yang ada ni tuan-tuan, jangan tunggu kesempitan. Dan akhir sekali tuan-tuan, masa hidup ni sebelum mati. Hidup sebelum mati. Bila nak mati tu? Wallahu a'lam. Bila nak mati, di mana, bagaimana, kita serahlah kepada Allah. Orang rancang macam mana sekalipun, kadang-kadang ada orang rancang nak bunuh seorang, tapi kalau Allah Ta'ala kata tak mati, mati tak? Tak mati. Orang yang merancang mati kadang-kadang. Dia merancang nak bunuh si fulan bin si fulan, tapi kuasa Allah tuan-tuan, Allah Ta'ala punya perancangan, Allah Ta'ala punya tipu daya tuan-tuan lebih hebat daripada tipu daya manusia. Perancangan manusia terbatas kan. Allah Ta'ala punya perancangan, tipu dayanya tuan-tuan, tidak ada siapa boleh halang. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ni kita kena pegang hak tu tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala nak memuliakan kita, tak ada siapa boleh halang kita. Betul tak? Tapi kalau Allah Ta'ala nak
murka kita tuan-tuan. Allah Ta'ala nak murka kita tuan-tuan. Allah Ta'ala keji kita tuan-tuan. Ada orang boleh tolong kita tak masa tu? Tak ada siapa boleh tolong juga tuan-tuan. Sebab tu penting pada hari ini tuan-tuan, kita nak cari redha Allah. Sekalipun kita berdepan dengan caci maki manusia. Pasal dah jadi sunnah dalam kehidupan Nabi dulu. Nabi berdepan dengan caci maki kan? Nabi berdepan dengan orang tomoh Nabi, pemecah belah masyarakat, bawa agama baru. Walaupun pada peringkat awal orang sebut Nabi, orang panggil Nabi benda sebelum turun Quran, sebelum risalah kenabian tu sampai pada Nabi, orang panggil Nabi Al-Amin. Wah, tu dia. Al-Amin ni tuan-tuan, orang yang paling dipercayai, orang yang bila diberi amanah maka tak pernah rekodnya tuan-tuan dia pecah amanah, terbaik dalam masyarakat. Tiba-tiba tuan-tuan, umur Nabi 40, turun Al-Quran, Nabi dilantik sebagai Nabi dan Rasul, maka tuan-tuan tak ada dah slogan Al-Amin tadi, tak ada. Tak ada dah orang tuduh Nabi macam-macam lah. Dengan tukang sihir, gila, pemecah belah masyarakat, semua orang tuduh Nabi tuan-tuan. Tengok. Sebab tu tuan-tuan, kita hari ni nak cari redha Allah. Bila mana nak cari redha Allah, kita kena sanggup berdepan dengan suasana apa sekalipun. Pasal bila mana Allah Ta'ala redha kita tuan-tuan, maka tidak ada sesiapa yang boleh halang tuan-tuan. Kemuliaan di sisi Allah bukan dengan sebab kemuliaan di sisi makhluk. Ada orang mulia di sisi makhluk, tapi tuan-tuan, mereka tuan-tuan jauh daripada rahmat Allah. Ada macam tu. Dan ada juga orang mulia di sisi Allah, tetapi pada masa yang sama mulia juga di sisi makhluk. Dengan manusia pun dia mulia, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulia. Hebat orang macam ni. Dan ada juga jenis orang mulia juga mulia di sisi makhluk, tetapi tuan-tuan di sisi Allah mereka ni tak ada benda tuan-tuan. Hak ni paling kita takut. Okey, balik pada kitab kita. Berbaki 10 minit lagi insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberikan ruang kepada seseorang untuk berkata, jikalau umurku panjang sempatlah aku berbuat amal ibadah. Memang boleh bercakap macam tu. Kalau panjang umur nak buat benda, nak pergi haji, nak pergi umrah, nak itu, nak ini, macam-macam kita boleh cerita. Bagus. Jika umurku panjang sempatlah aku berbuat amal ibadah apabila ia mati sebelum mencapai umur 60 tahun. Bolehlah kita bercakap macam tu. Tetapi bagi orang yang sudah mencapai umur 60 tahun ke atas, keuzuran itu sudah tidak diberikan lagi. Umur 60 dia kata kalau diberi ruang nak buat tu, nak buat ni, tapi tak buat-buat. Tak buat-buat, tak ada uzur tuan-tuan. Kalau mati dalam keadaan umur 60 duk main rancangan je ada, tiba-tiba tindakan tak ada uzur tak? Tak ada keuzuran bagi orang macam ni. Tak ada keuzuran. Pasal peluang dah bagi luar dah, tiba-tiba sibuk tuan-tuan. Kita nak biar sibuk dengan program macam ni tak apa tuan-tuan. Sibuklah. Lama pun tak apa tuan-tuan. Makanan rohani ni banyak tak apa, dia tak kena penyakit tuan-tuan ni. Tapi kalau makanan jasmani, lebih makan macam mana jadi? Kena penyakit macam-macam. Lebih lemak, jadi kolesterol, betul tak? Lebih gula, jadi benda pula kecil manis. Lebih garam, darah tinggi. Tu tengok, tu lebih belaka tu. Makanan benda tu, makanan jasmani kalau lebih dia mendatangkan penyakit. Tetapi kalau rohani lebih, penyakit tak? Tak ada benda. Lebih tuan-tuan, solat lebih, tapi jangan tambah rakaat. Mentang-mentang nak lebih, maghrib jadi 4. 3 situ tuan-tuan. Isyak 4 rakaat, jangan mentang-mentang nak buat lebih, tambah lagi 1 lah, buat 5. Tak boleh. Nak lebih solat sunat tuan-tuan. Solat sunat lebih tak apa tuan-tuan. Masa orang tengah tidur, kita nak puluh habis-habis, tak apa. Lebih tak apa. Baca Quran lebih, tak apa. Baca Quran lebih, zikir lebih, tak apa tuan-tuan. Lagi lebih, lagi dekat kita dengan Allah. Lagi kita rasa seronok tuan-tuan. Kita dengan ibadah tersebut tuan-tuan. Kita nak boleh duduk dalam majlis ilmu seronok. Kena rasa seronok. Tapi kalau rasa panas tu, lain. Kalau rasa panas, rasa nak tengok jam, lambat lagi ke ustaz ni nak berhenti ni. Tu tak apa sedap tu. Kedudukan tu tak apa sedap tuan-tuan.
Kalau imam baca panjang kita rasa tak selesa. Aduh kacau imam ni. Kan? Doa panjang pun tak boleh kita. Kan? Kalau boleh datang surah solat je, tak ada kuliah. Tu seronok kita. Tu tak apa sedap kedudukan kita ketika tu. Dia nak kalau boleh datang solat lepas tu cabut balik. Kan? Kalau boleh lepas solat habis-habis isap rokok. Kat luar tu. Tapi tak ada isap rokok kat luar. Ada juga. Ada juga. Penat juga kalau macam ni tuan-tuan. Tak ada dah. Tak ada, bagus kalau tak ada. Kalau ada tu kira kes-kes terpencil lah tu. Kalau ada terpencil lah kira tuan-tuan. Tu bukan betul-betul tu cobaan dia panggil. Kita nak tuan-tuan biar lebih rohani. Biar lebih rohani tuan-tuan. Tak apa lebih tuan, tak rugi kita tuan-tuan. Keuzuran itu sudah tidak diberikan lagi. Umur 60 baru dia doa. Dia kata kalau panjang umur ni nak buat gini-gini. Tiba-tiba tak buat. Tak ada uzur orang macam ni. Tiba-tiba mati tak terbuat tuan-tuan. Duk main niat saja, tak buat pun. 60 dah umur. Tak buat kebajikan. Maka orang macam tak ada uzur. Sepatutnya orang yang menjangkau usia 60 tahun ke atas, dia telah banyak berpeluang untuk beribadah. Pasal dia terlalu banyak dah, matang dah tuan-tuan. Umur 60 ni tuan-tuan, orang panggil benda. Tak panggil ayah dah panggil. Panggil ayah dah, panggil tok ayah dah tuan-tuan. Tak panggil ayah, panggil atuk. Maknanya matang dah tu. Maknanya kira hebat dah, matang dah. Kalau pokok kayu tuan-tuan dah ada apa dia panggil? Dah ada kerah betul dah kat dalam tu tuan-tuan. Tu kalau ibarat pokok, kalau orang memang betul-betul pakar tuan-tuan. Kalau guru dipanggil tuan guru lah tuan-tuan. Bukan guru biasa lah ni tuan-tuan. Bukan ustaz biasa lah ni, dia panggil tuan guru dah. Sepatutnya orang yang menjangkau usia 60 tahun ke atas, dia telah banyak berpeluang untuk beribadah. Sepatutnya. Moga-moga kita semualah masuk dalam golongan tersebut. Dan sepatutnya dalam usia itu jiwanya sudah berubah. Sepatutnya masuk umur 60 tu berubah habis dah. Tak ada dah masa-masa nak mengumpat orang, nak cakap bohong, nak fitnah orang, tak ada dah. Habis dah zaman muda, zaman nak pukul orang, nak jadi something sana, nak jadi something, tak ada dah. Kalau boleh tutup bila lagi sepatutnya? Kita tutup umur 40 tu. Tutup kejahatan maksiat kita kalau boleh paling-paling tak ada. Tapi kalau awal lagi-lagi hebat, daripada awal ni baik dia tuan-tuan. Tapi paling-paling nak jahat macam mana sekalipun, tengok-tengok umur 40 berubah nampak. Ni tanda-tanda baik dia panggil. Tanda-tanda baik. Tapi kalau tak berubah, tu teruk sikit tuan-tuan. Susah dia nak berubah kalau selepas daripada tempoh tersebut. Tapi ada peluang tak? Ada peluang lagi pasal dia ada lagi satu umur, hak Nabi sebut umur 60. Peluang keuzuran masih ada pada kita kalau sebelum umur 60. Hak Nabi kata tidak ada keuzuran selepas umur 60. 60 dan ke atas tiba-tiba duk berhelah itu, berhelah ini, tiba-tiba mati dengan helah tersebut. Tidak ada uzur bagi orang macam ni. Dan sepatutnya dalam usia itu, usia mana? 60 ke atas, jiwanya sudah berubah, pembawaan dan cara hidupnya sudah semakin matang dan berwibawa. Sepatutnya macam tu lah kita. Sepatutnya usia tua hanya dipenuhkan dengan amal ibadah sahaja. Dah pencin belaka dah. Umur 60 sibuk dengan ibadah. Kalau sebelum ni nak solat sunat duha tak boleh, sibuk. Dah pencin dah. Boleh dengan solat sunat duha, boleh dengan baca Quran, boleh dengan zikir. Hidup dengan tasbih dah kita ni. Ni. Sepatutnya macam tu tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan, umur muda sibuk dia kerja. Dia bila mana pencin, dia pergi mana? Pergi duduk di pondok tuan-tuan. Dia pergi duduk di pondok. Ramai kita tengok tuan-tuan. Orang-orang yang kiranya tuan-tuan duit dah ada dah, pencin dah ada dah. Dalam sekali dia pergi mana? Dia pergi duduk di pondok. Pasal di pondok ni boleh solat terjaga tuan. 5 waktu sehari semalam solat berjemaah, boleh dengar kuliah, boleh baiki diri dengan bimbingan para alim ulama. Lepas tu kita pergi di pondok Pasir Tumbuh, ramai orang-orang tua tuan-tuan. Ramai sahabat-sahabat kita tuan-tuan. Hak dah tua-tua tengok-tengok habis masa. Duduk di mana? Duduk depan alim ulama, duduk dalam majlis alim ulama.
Dia balik sekejap-sekejap je. Kadang-kadang anak-anak pergi mana? Anak-anak pergi ziarah masa dia duduk di pondok, tuan-tuan. Bukan anak nak hantar, memang dia nak pergi, tuan-tuan. Jenis tu, tuan. Dia bukan duduk rumah orang tua. Banyak hari ni juga, tuan-tuan. Mak ayah tak nak pergi, tapi anak paksa, tuan-tuan. Dengan sebab tak ada masa dengan mak ayah, dia pergi hantar mak ayah dia pergi mana? Rumah orang tua, tuan-tuan. Ayah seorang aja, mak seorang aja, tuan-tuan. Anak ada berapa? Anak ada 12 orang, tuan-tuan. Tak boleh nak jaga ayah seorang, mak seorang, tuan. Ni kita zaman hari ni. Tapi bukan kita sini, kita tempat lain. InsyaAllah tak ada jenis tu sini, tuan-tuan. Jangan bagi ada, tuan-tuan, keturunan macam tu tempat kita, tuan-tuan. Hak jenis tak mengenam budi, jangan ada, tuan-tuan. Tapi kalau mak ayah kita tengok, dia tengok dulu sibuk dah, sampai masa sampai ketika dia pun nak pergi duduk di pondok. Pasal nak duduk dalam suasana ilmu, nak duduk dalam suasana ibadah, nak duduk dalam suasana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum masuk waktu ni dah berjalan pergi masjid. Kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan, di pondok pasti tumbuh antara pondok terbesar di Kelantan. Saya bukan nak angkat negeri Kelantan, tuan-tuan, tapi dengan sebab pondok yang paling banyak dalam negara kita ni sebuah negeri di mana? Di negeri Kelantan. Yang keduanya negeri Kedah, tuan-tuan. Kita pergi, tuan-tuan, tengok seronok, tuan-tuan, sejuk hati kita, tuan-tuan. Bila mana setengah jam sebelum masuk waktu, putih, tuan-tuan, semua. Pergi mana tu? Dia berduyung-duyung pergi ke masjid, tuan-tuan. Dia berduyung-duyung pergi masjid. Begitu juga pondok Lubuk Tapah, begitu juga pondok Sungai Durian, begitu juga pondok Seligi Pasir Putih, tuan-tuan. Berduyung-duyung pergi masjid. Kita pergi duduk seronok, tuan-tuan. Suasana tu menjadikan seronok penampilan ni. Makan macam mana? Makan biasa-biasa, tuan-tuan. Makan biasa-biasa. Kadang-kadang tak payah masak. Tak payah masak, ada orang pergi hantar, tuan-tuan. Nasi dalam polystyrene tu, dah bungkus siap dah. Orang pergi hantar, tuan-tuan. Makan kadang-kadang sedap, tuan-tuan. Kambing ada, hari tu ada ini, macam-macam ada. Tu Allah Ta'ala punya jaminan, tuan-tuan. Seronok suasana tersebut. Tapi kalau kita tak merasa, kita rasa Allah tak seronok lah pergi sini pasal jauh dengan anak-anak. Tapi satu sudut, bila mana kita dalam suasana tersebut, kita rasa seronok pasal banyak masa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, sikit lagi. Sepatutnya usia tuanya dipenuhkan dengan amal ibadah sahaja. Memperbanyakkan zikir, amal ibadah, banyakkan zikir. Nak solat banyak, sakit lutut. Nak berdiri lama, mata pun dah dah berat rasa, kepala pun dah naik pusing. Duduklah ketika tu. Tak boleh. Dengan cara solat, kita cara zikir. Zikir. Lepas tu baca Quran. Kita nak hidup dengan Al-Quran, tuan-tuan. Hidup dengan Al-Quran dalam suasana rumah, dalam suasana masyarakat. Kita nak kembalikan seperti mana zaman dulu-dulu. Zaman pelita ayam dulu, tuan-tuan, ingat tak? Siapa pernah tinggal di kampung? Zaman pelita ayam dulu, tuan-tuan, kita tengok gelap je. Tak ada macam kita hari ni. Saya sempat, tuan-tuan, zaman pelita ayam. Saya ingat umur saya masa tu umur darjah berapa? Darjah 5, darjah 4, darjah 5, sempat lagi dengan pelita ayam, tuan-tuan. Kita lalu waktu maghrib rumah orang, tuan-tuan, balik masjid, nak pergi masjid, tuan-tuan. Kita dengar benda. Kita dengar walaupun tuan-tuan gelap, tapi adalah cahaya-cahaya pelita ayam, tapi bunyi benda. Dia tak bunyi TV, tak bunyi estro, dia bunyi benda. Dia bunyi orang baca Quran. Tradisi tersebut sudah hilang dalam masyarakat kita di bandar pada hari ini. Hari ini bunyi baca Quran di mana? Di masjid, di surau. Tanda benda tu. Tanda benda. Tanda kematian berlaku. Tu alamat mati. Pasal apa baca Fatihah dalam TV? Pasal apa baca Yasin dalam TV? Pasal apa dibacakan Quran dalam TV? Dengan sebab pembesar-pembesar dalam masyarakat meninggal dunia. Terbalik habis dah, tuan-tuan. Mati baru nak baca Quran. Sepatutnya baca Quran ni sebelum mati. Walaupun baca Quran ni mati pun kena baca juga. Tapi seelok-eloknya kita baca bila? Sebelum mati. Biar jiwa kita ni kita gila dengan Quran. Paling-paling tak tahu baca Quran, ustaz. Kita dengar Quran.
Hari ni kan macam-macam ada kan. Syekh tu, syekh ni, Syekh Muhammad Jibril ada, Syekh Abdul Rahman Sudai ada. Macam-macam ada. Tapi bukan Jibril ni nama orang, tuan-tuan. Nama syekh, tuan-tuan. Syekh yang pernah diiktiraf sebagai ingatan yang terbaik seluruh dunia. Itulah dia Syekh Muhammad Jibril. Tuan-tuan. Kunut dia 45 minit. Kunut saja, tuan-tuan. Tak masuk solat lagi, kunut saja dalam bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan ikut, sahabat-sahabat di bumi Mesir di Masjid Al-Amru, tuan-tuan, 27 Ramadan pasti akan dibimbing oleh Syekh Muhammad Jibril. Bila lagi masa nak pergi tu? Zuhur tu kena ada dah, tuan-tuan. Zuhur tu kena masuk dah, penuh, tuan-tuan. Penuh. Pergi, kalau pergi asar, tuan-tuan tak boleh masuk. Zuhur tu kena pergi. Kena standby mineral, tuan-tuan. Takut-takut habis, tak ada wuduk, tuan-tuan, keluar angin. Boleh ambil wuduk dengan air mineral, tuan-tuan. Kalau keluar, tak boleh masuk. Punya hebat dia, tuan-tuan. Lagi dia baca panjang, lagi kita rasa seronok. Lagi panjang, lagi seronok. Kunut dia berapa lama? 40 minit, 45 minit. Tangan saya, tuan-tuan, mula-mula seronok, tuan-tuan. Tangan angkat, tu jatuh. Pasal lama sangat. Mula-mula tinggi, lepas tu turun. Orang sebelah harap, tuan-tuan, menangis sebelah. Pasal terpesona, tuan-tuan, menjiwai doa yang dibacakan oleh Syekh Muhammad Jibril. Kita, tuan-tuan, tak jadi nak menghayati dah, tuan-tuan, macam batu atas tangan kita, tuan-tuan. 10 kilo ada kat tangan kita, tuan-tuan. 10 kilo jadi turun. Kata ni berat ni, kata. Kata setengah jam tak berhenti lagi. Tengok, tuan-tuan. Masuk angka 40 minit, tuan-tuan, baru nak landing, tuan-tuan. Baru nada tu baru nak landing. Aduh, kata kacau hari ni. Sekali tu je pergi, tak pergi dah. Kacau, kata, tuan-tuan. Tengok, tuan-tuan. Sekali tu je pergi, tuan-tuan. Lepas tu tak pergi, kata macam batu, tuan-tuan. Serban tangan 45 minit macam ni, tuan-tuan. Kunut saja. Jangan main-main, tuan-tuan. Tu dia. Tu Arab, tuan-tuan. Arab ni dia tak pandai penat dah, tuan-tuan. Dia rebut pulung betul-betul, menangis dia, tuan-tuan. Bila tu? Biasanya 27 Ramadan. Dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Pernah datang negara kita Syekh Muhammad Jibril, tak silap saya kan? Pernah kan? Tak silap saya, tuan-tuan. Di masjid-masjid tertentu, Syekh Muhammad Jibril pernah bimbing kita, tuan-tuan. Tapi kena pergi awal. Kita kena macam tu, tuan-tuan. Kena minat dengan Quran. Tak mampu baca, dengar. Tekan je. Sekarang ni telefon ada kan? Canggih kan? Tolak macam tu. Tak payah tekan dah. Macam tu. Tolak. Jalan. Dia baca, kita dengar. Tak boleh juga nak dengar. Tak ada kecanggihan semasa. Nak baca tak pandai, nak dengar pun tak ada kecanggihan. Paling-paling kurang, tuan-tuan, buka Quran. Ambil Quran tadi. Belik je, tuan-tuan. Dengan penuh kecintaan kita belik Quran. Kita peluk cium Quran, tuan-tuan. Paling-paling kurang. Boleh pahala juga. Dapat pahala, tuan-tuan. Ada dibahas oleh para alim ulama. Paling kurang kalau kita dah belajar, tiba-tiba tak pandai juga. Baru nak habis Iqra' 6, Tok Guru mati. Tak sempat, tuan-tuan. Nak baca Al-Quran. Lala sekali kita hanya mampu belik dengan penuh kecintaan. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita. Okey. Lepas tu selain pada baca Quran, kena ingat mati, tuan-tuan. Kena ingat pada mati. Nabi pernah sebut, perbanyakkan perkara yang memutuskan kelazatan. Aksiru min dzikri hadimil lazati. Perbanyakkan perkara yang memutuskan kelazatan. Apa benda? Putus lazat. Apa benda yang memutuskan lazat? Mati. Bila mana mati? Siakap 3 rasa ada erti tak? Tak ada erti dah. Marilah sup benda pun. Siakap 3 rasa ke? Juara tom yam ke? Tak tepi semua. Pasal benda? Putus dah lazat. Kita dah ada benda macam tu. Duduk terbujur kaku ketika tu. Tak ada benda, tuan-tuan. Hak seronok siapa ketika tu? Orang hidup lah seronok. Hak kita tinggal duit banyak, dia order macam-macam. Kita dah terbujur kaku, tuan-tuan. Kalau kita ada anak soleh, sedekah jariah, kita ada ilmu datang manfaat pada kita, maka masa itulah kita rasa 1000 keuntungan, tuan-tuan, hasil daripada 3 perkara tadi. Tapi kalau masa hidup kita terlepas pandang, tak sempat nak buat 3 perkara tersebut,
maka rugilah serugi-ruginya buat selama-lamanya. Dan banyak lagi perkara-perkara lain tuan-tuan. Saya nak baca sepitah lalu ni pasal masa Habirah. Kerajaan pun, oh ni kerajaan ni tak apa ni. Ni kerajaan dalam ni, bukan nak sentuh kerajaan kita tuan-tuan. Nanti tuan-tuan kata, ni ustaz ni lain macam. Dia masalah masyarakat kita, kalau sentuh kerajaan kita sini dia marah. Tapi kalau kita cerita kerajaan luar marah tak? Tak marah. Kita cerita Turki, kita cerita Mesir tentang politik di luar sana. Marah tak? Tak marah. Tapi kalau cerita politik negara kita, oh ni tak boleh ustaz ni bercakap politik. Tu silap kita hari ni. Pelik sama kita hari ni kan. Tapi saya tak nak cerita politik lah. Kerajaan pun sebenarnya telah memberikan ruang untuk seseorang untuk mengakhiri hidupnya dengan memperbanyak amal ibadah. Oh, kerajaan pun dia tak bagi tuan-tuan. Kerja sampai bila? Sampai akhir hayat. Ada macam tu? Tak ada, dia bagi sempadan dah. Seorang pegawai kerajaan dalam umur 55 tahun telah pun dipencingkan. Bahkan sekarang ini ada kelonggaran untuk mendapatkan skim pencing yang lebih awal lagi. Dulu pencing umur berapa? 55 kan? Walaupun sekarang naik umur berapa? 60. Tapi boleh minta pencing awal tak? Ada, boleh. Boleh pencing awal tuan-tuan. Zaman hari ni boleh pencing awal tuan-tuan. Tapi jarang orang nak pencing awal kan? Nak tambah lagi ada? Tambah lagi lah. Dia kata saya ni tak ada benda ni. Tambah lagi. Tambah lagi 2 tahun merayu tuan-tuan. Ada jenis tu. Jadi tambah ada. Kalau boleh tak payah tambah lah tuan-tuan. Anak-anak kerja belaka dah hak ni bagi 200. Anak ada sedozen tuan-tuan. 12 orang. Kalau 200 orang bagi berapa dah? Tengok. Dah banyak tuan-tuan. Nak buat benda lagi tuan-tuan. Sup tulang tak makan dah. Kecil manis ada. Darah tinggi ada. Daging tak makan dah masa tu tuan-tuan. Pasal kolesterol lah, kecil manis lah, darah tinggi, makan biasa-biasa dah. Betul tak? Kena macam tu. Kita tengok. Duduk sahaja di rumah, dia kata. Duduk sahaja di rumah kerana gaji akan dapat. Bila mana pencing? Duduk di rumah. Gaji dapat tak? Dapat pencing. Kalau macam saya ni, kalau pencing tak dapat benda tuan-tuan. Pasal kita bukan kerja dengan kerajaan pun. Kita sendiri tuan-tuan, solo tuan-tuan, siang malam kerja. Kerja benda? Kerja dakwah tuan-tuan. Kerja dakwah. Dalam macam-macam konsep yang kita bawa pada hari ini. Melalui kuliah maghrib, melalui kuliah subuh, kuliah zuhur, kuliah duha, macam-macam kuliah ada tuan-tuan. Ceramah motivasi, itu cara kita tuan-tuan. Dan salah satu uslub dakwah lagi kita guna tuan-tuan benda? Melalui kaedah perubatan Islam pada hari ini. Kita ajak masyarakat tuan-tuan daripada duk jumpa bomo, kita ajak tuan-tuan mereka ni faham Islam dengan perubatan. Kita tak nak masyarakat rosak akidah dengan sebab pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo kata macam mana? Wahai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Dia buat macam tu. Dia jampi serapah, rosak akidah kita tuan-tuan. Salah satu tambah lagi tuan-tuan kaedah dakwah hari ni saya ambil cara ni tuan-tuan dengan Datuk Tuan Guru Datuk Ismail Kamuh. Dia kata cara berubat dengan kaedah Islam ni salah satu cara dakwah. Dia kata cara dakwah bila mana kita orang berubat dengan kita, masa tu tuan-tuan orang respect kita, maka bila mana orang tunduk pada kita, maka masa itulah kita boleh tuan-tuan sampaikan Islam. Bila mana orang sakit, kita cerita pasal Islam, dia terima tak? Terima tuan-tuan masa tu, insya-Allah. Dia kadang-kadang pasal apa tak terima? Dengan sebab sihat. Sihat ni membuju lalu melintang patah 40 kali sehari kok surat, tak singgah. Tapi kalau sakit,